Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni kita dapat menyambungkan lagi bacaan sejarah Patani dalam kitab Hikayat Patani. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi kita, rasul kita terakhir, dan beliaulah adalah contoh dan tauladan yang kita umat pada zaman ini mengikutinya dan akan ikutinya selamanya. Maka begitulah, sebelum acara kita kena puji syukur kepada Allah SWT dan kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga majlis ilmu kita berkat dan bermanfaat kepada sesiapa saja yang sedang ikuti, atas dasar kata kita semuanya niat baik untuk tahu sejarah, tahu jati diri, dan kita membuat iktibar dan belajar daripada pengalaman sejarah untuk menentukan, untuk mengubahkan nasib masa depan kita. Jadi ramailah bakat duk dakwa, bakat duk tanya. Kata malam ni jadi kedak ustaz weh. Ada baca sejarah kedak weh. Jadi tiada halangi, tiada masalah gapo saja. Baca sejarah kita akan terus menerus. Kita berhentinya malaikat boh besar, ataupun api mapuh, ataupun saya ni ada urusan jauh-jauh, tu mungkin kita berhentilah. Tapi alasan lain itu bukannya alasan besar yang menghalangkan kita untuk belajar ilmu sejarah kita. Sebab masa ni duk berjalan sokmo, dan juga masa dia tak tunggu kita. Jadi kita kena berlomba-lomba guna masa paling pedah sekali. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada baca sejarah malam yang lepas. Kalau kita ingat bahawa beberapa malam, beberapa EP, beberapa kali dah kita duk kira bercara, duk kecek, duk tahu sejarah, keadaan sejarah dalam masa pemerintahan Raja Kuning. Kenapakah dalam Hikayat Patani ini menceritakan banyak sangat tentang Raja Kuning? Dengan kerana Raja Kuning ni adalah raja yang akhir sekali dah. Raja yang terakhir bagi bako, bagi keturunan ataupun bagi dinasti ataupun masa dipanggil Rak Cewung, hak mengetah taning akhir sekali dah. Iaitu Raja Kuning, hak kerabat baka keturunan dinasti Rak Cewung, raja hak mengetah taning hak mula-mula atau hak tuling, hak asli. Yang mana taliannya berkait panjang lagi ke zaman langkah suka belum Islam lagi tu nenek ia duk mengetah taning. Dan juga saya pun buat faham lah. Kerana ramai bakat ada oyak atas. Saya ni. Saya ni Ustaz Hassan ni. Kata, titip bagi Raja Kuning ke? Jangan duk salah faham saya tak ada sakut apa-apa dengan Raja Kuning. Dan saya pun bukan titip bagi Raja Kuning. Sebab banyak orang duk silap faham lah. Nampak saya pakai baju kuning-kuning tu. Raja mana-mana berkuning belakang. Dan bukan raja Melayu saja dia ambil kuning je jadi warna dia raja. Jadi jangan salah gaduh salah faham gitulah. Maka malam ni kita akan sambung. Kalau kita ingat pada malam yang lepas kita akhir dengan kematian Dang Merta ataupun kematian Nang Cik Puan Dang Sirat. Seorang penari dalam kota
dalam istana zaman Raja Kuning. Lepas tu dia buat ilmu hitam kepada yang di Pertuan Muda, suami ataupun tok laki Raja Kuning. Di Tuan Muda tu orang Johor. Dia mai kahwin nikah dengan Raja Kuning duduk mengetah di tani kita tu. Tani kita Raja Tino duduk mengetah. Jadi buat ilmu hitam, buat sihir, buat Raja Muda tu gila ke dia siapa nak buat kota di ke dia di Temanggil. Deh, kalau kita ingat minggu lepas tu berlakulah berdarah kerana orang-orang dan orang Aceh yang mana turut Raja Muda Johor dan Cik Puan dan Sirak tu kena bunuh di orang Taning. Maka yang di Pertuan Muda pun baru sedar belakangnya ni. Kerana penyocok Sanggu dan Sirak tu jatuh, maka rupa asli dia tu jadi klik semula. Dah pesen orang dulu dah pakai ilmu hitam. Maka dan Sirak pun kena tikar dan dia mati dah dan kubur dia letak di atas Bukit Tabeh. Bukit Tabeh duduk di Palas sekarang. Boleh gilah. Siapa nak kenal kubur dan Sirak boleh pergi situ. Dan juga yang di Pertuan Muda pun malu. Malu, sangat-sangat malu. Maka dia pun lari klik ke Johor dia melalui bantuan pertolongan Raja Sai. Raja Sai terlebih. Ceda perahu 2 buah. Ceda bekal makan with dia tagi klik ke Johor. Dia tinggal Raja Kuning isteri dia dan juga tinggal mak dia duduk di Taning juga. Mak Raja Johor tu. Jadi duduk di Taning. Jadi tu ceritanya habis itu. Jadi kalau kira agak kejadian ini membawa kepada perselisihan di antara kerajaan Melayu Taning dengan kerajaan Melayu Johor. Belum pada tu dia nak baik dua ni. Nak tolong-menolong melalui besar. Besar di antara Kuning ni. Raja Kuning Taning dengan Raja Muda Johor. Besar dua ni. Ini orang besar ni Raja Ungu. Mok Raja Kuning. Raja Metah Tani belum pada tu. Tujuannya nak kuatkan lagi negeri-negeri Melayu hak besar dah. Sebab pada masa tu lain pada Taning tu Johor lah hak hebat. Dah kerana Melaka tu jatuh dah. Melaka jatuh tu kuasa Melayu hak bawah duduk ke bawah kawasan bawah lagi ni dia turun kepada Johor, Riau, Lingga. Johor, Riau, Lingga je pakat dia tu. Jadi kerajaan Melayu Johor, Riau, Lingga. Taning pun sangat dua tu lah untuk nak besarkan lagi untuk nak tahan dengan Sia. Kerana satu Taning tu dia duk ada hubungan tak molek mana dengan kerajaan Ayutthaya. Dah. Maka malam ni kita mai tengoklah apabila lari klik ke Johor dah. Dah. Dalam tek hikayat Patani, dah muka 40 muka 60 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta antara berapa bulan maka Prakcau pun berbicara hendak menyuruh mengantarkan bonda yang di Pertuan itu. Dia kata tak berapa bulan. Tak berapa bulan ni maknanya bila daripada yang di Pertuan Muda Johor lari klik Johor tu lah. Tak berapa bulan. Maka kiralah Raja Kuning. Dah. Kira lagu mana? Kira kata nak hantar mak dia tu nak klik ke Johor. Mak Raja Muda, mak tok laki dia tu. Maknanya tok tua Raja Kuning lah. Nak klik ke Johor dah lah. Boleh jadi dia duduk lama lah. Tu tahun-tahun dah duduk Taning tu. Nak klik dah lah. Maka seorang pun tiada bercakap. Kau duk kira bicara. Dalam istana Taning tu nak hantar tok tua dia ni, mak dia ni, bonda dia ni klik ke Johor. Tak ada seorang buk kira bicara kecek. Bakat senyap berlaku dalam istana Taning. Serak dengan menteri-menteri hulu balai tu dah. Bakat senyap berlaku. Tak ada bisa kecek apa. Raja ni minta nak kecek Haning dah. Arakian. Maka Prakcau pun menitahkan memanggil Raja Lela di kandang kerbau. Bo kecek dengan menteri hulu balai ke apa tu tak ada bisa jawab apa bakat senyap berlaku. Sebab tak berani. Sebab hubungan tak boleh dah dengan Johor. Orang Johor pun mati ramai dah. Mati kok Tanjung Bakak Pasir. Apa pasir tu dah. Pia tu. Duk mati Pia ni. Pia Mukmir ni.
Bunuh dia orang petani pada masa tu. Jadi kita pun tak berani nak klik pergi ke Johor, nak pergi ke Johor tu orang petani. Takutnya dia mau tengok muka jadi hidup kelahi kot tu. Pergi ke negeri orang dah. Ni nak pergi tamak dia bukan bawa askar tani pergi ramai-ramai tak apa berani kita pun. Dah. Maka Raja Kuning pun panggil Raja Lela di Kendang Kerbau. Jadi panggil tak boleh guna dah lah Menteri Hulu Balang ni. Kena panggil Raja daerah. Salah satu raja daerahnya iaitu Raja Kendang Kerbau. Kendang Kerbau ni ataupun bahasa Sial ni panggil Kok Kerba. Dulu ia ada raja duk situ. Raja besar duk situ panggil Raja Lela. Duk di Kendang Kerbau. Jadi Kendang Kerbau lah ni tak ada bekas dia. Kerana boleh kau orang Sial habis dah di Kok Kerba. Kota dia ni duk di antara Buah Ngulu. Buah Ngulu tak bukan. Buah Laga Bata. Buah Laga Bata Terneh. Duk celah tu dah. Buah Laga Bata pergi ke Terneh tu. Celah tu lah panggil Raja Kendang Kerbau. Kendang Kerbau. Duk celah tu. Saya pergi dah lah. Dia duk di kawasan duk berat lek Kampung Buah Ngulu. Dah bekas dia. Kota dia tu ada lagi lah kot kawasan Kendang Kerbau tu tapi jadi kampung Sia habis dah. Ada jadi wak jadi gapo lah. Jadi penempatan orang Sia duduk situ. Jadi bekas-bekas tak tengok dah lah. Ada sikit dia rumah raja-raja muda dia ke anak-anak raja Kendang Kerbau tu duduk kot Buah Laga Bata. Dah. Adapun peranakan Minangkabau dan segala anak cucunya pun banyak orang yang baik. Ia tok nama Kendang Kerbau. Dengan kerana Raja Lela hadap Kendang Kerbau ni titih baris dia ni mari daripada peranak ke Minangkabau dengan petani. Jadi dari Minangkabau ni lagi mari capung dengan petani. Lepas tu hidup situ ia tok nama kota dia situ raja daerah situ tu Raja Kendang Kerbau. Raja Kendang Kerbau. Kopi nah. Ada. Sikit. Tak nama Raja Lela Kendang Kerbau. Sebab yang ambil nama peranak ke dia separuh iaitu daripada Minangkabau. Dah. Dengan petani capur gerwa tu hidup di Kendang Kerbau iaitu duduk di antara Buah Laga Bata dengan ni nah. Lepas tu dia kata anak cucu Raja Lela ni orang baik-baik belaka. Orang baik-baik ni mana tu orang boleh guna belaka lah orang baik-baik. Orang taat setia, orang molek dah orang molek, orang baik-baik. Setelah Raja Lela datang maka titah peracau. Raja Lela lagi kena panggil dah. Dipanggil oleh Raja Kuning maka Raja Lela Kendang Kerbau pun mari dikesik lah. Mari di istana kesik Raja panggil dia tu. Setelah Raja Lela datang Raja kita panggil Raja Lela ini, kita hendak hantaran bonda anak raja itu ke Johor. Dia kata kita, dia sebut nama kita. Ngano dia panggil kita? Dia tak ada panggil beta. Dah. Tak ada panggil beta tak. Panggil kita. Sebab dia rasa tu Raja Lela tu pun anak bakal Raja Minangkabau ni juga besar mari duk tanding. Dia kata kita panggil Raja Lela mari sini ni. Dan nak suruh Raja Lela ni nak suruh demo ni pergi hantar mak saya, mak anak raja tu, iaitu mak tok laki dia tu lah. Ke Johor. Sebab dia orang Johor, tok tua dia tu. Maka sembah Raja Lela, Raja Lela jawab lagu mana dah. Patik ini hamba yang hina ke bawah duli yang maha mulia. Mana titah patik junjung. Dia kata patik ni hamba yang hina. Duk bawah duli yang maha mulia Raja Kuning ni.
Mana titah patik junjung. Mana tak apa hak suruh amo nak buat belaka. Mana titah patik junjung. Raja Lela pun sanggup lah. Kata rana lagi dah. Arakian. Maka Pracau pun memberi titah kepada Laksmana suruh beri perahu akan Raja Lela dengan orangnya sekali. Jadi Pracau. Pracau ni Gajah Kuning ni pun suruh Laksmana. Laksmana tu duduk di buah tu dah kan dah. Suruh Laksmana wi perahu kepada Raja Lela. Berapa tu? 5 buah. Sekali dengan orang cukup tah perahu. Biasa kalau perahu besar, perahu kapal tu orang kena ada dalam 20-30 orang. Dah. Wi sekali dengan orang lalu dah. Wi ke Gajah Lela, Kadang Kerbau. Kerana nak pergi ke Johor ni, dia tak pergi jalan darat. Jauh dah. Letih dah. Dia kena pergi dengan kapal laut. Sekodar nak pergi Kedah, nak pergi Kelantan, nak pergi Segorang, boleh lagi jalan kaki. Tapi kalau pergi Kelantan, dia pun banyak orang bakar perahu dah. Pergi kot laut. Tak letih. Pergi turut angin gitu lah. Jadi, wi 5 buah perahu dengan orang sekali. Dan perahu mana yang berkenan kepada Raja Lela. Dan perahu mana yang berkenan kepada Raja Lela. Ya widah perahu 5 buah. Lepas tu kalau Raja Lela kena perahu mana lagi. Perahu juga boleh. Kena perahu mana. Gian perahu tu. Maka Raja Lela pun bermohon mudik bersimpan. Maka lepas pada tu Raja Lela pun minta kelik ke rumah. Nak pergi nak kelik ni kena minta raja. Kena royak lah amo nak kelik dah, amo nak pergi mana. Nak kelik dah untuk nak kelik mudik, nak kelik ke Kenang Kerbau lah. Nak kelik ke Kenang Kerbau dia tu untuk nak bersimpan. Nak kelik sipel lah nak pergi dah. Maka Raja Lela pun memilih segala anak cucunya 40 orang yang baik-baik. Siapa dengan Raja Lela Kenang Kerbau ni? Nak pergi tam Tok Tua Raja Kuning dia. Bondo suami dia klik ke Johor tu. Nak ambil askar taning tak boleh. Sebab puak-puak taning ni, puak-puak menteri hulu balai tak ada siapa nak pergi. Lepas tu tak bui juga anak buah dia pergi. Maka dia kena ambil siapa pergi sekali dengan dia. Kena ambil anak cucu dia. Anak cucu dia sendiri. Mana tak anak dia, cucu dia, puak dia saja. Puak keluarga dia. Sebab askar taning tak pergi, tak izin ni. Tak wilai sing tanah tangan ni. Dia bawa anak cucu dia berapa banyak? 40 orang yang baik-baik. Dia pilih lah baik-baik ni. Mana tu sehat, gagah, panah, dia besar dah. Bagi 40 orang. Berani sungguh lah Raja Lela Kenang Kerbau ni. Lihat tu Raja Lela diterne tu dah. Terne dengan buah tu. Berani sungguh rela bawa anak cucu dia pergi. Sebab pergi ni mana tergi taruh mati. Pergi taruh mati. Kalau pergi dah tu, kalau Johor jadi mari pak nak murid bunuh pergi. Dia baik-baik. Gitu habis askar ni tak mau pergi tu menteri tu. Malah nak bos kalau pergi bawa askar ramai tak apa pula. Tu jadi apa nak pergi pula dengan Johor. Ni negeri tamak dia saja. 40 orang dia pilihlah baik-baik. Setelah lengkap, maka Raja Lela pun hilir menghadap Pracau. Cukup genak dah. Dia cari perahu siap dah. Bawa anak cucu dia 40 orang naik perahu dah. Maka pergi jumpa Raja Kuning nak pergi amlal. Pergi selamat tinggal. Dan itu pergi ambil bono dia lah. Di Kisik tu nak belayar ke Johor tu. Dia klik sipel dulu. Ke tadi di Kenang Kerbau dia tu. Jadi Kenang Kerbau dia tu ada kaler. Kaler dia tu suk sampai diterne. Dulu ni dia masuk ke buah. Di kolam buah tu dulu tu ada kolam buah tu sungai dia luah. Masuk dan sungai dia panjang pergi ke buah. Buah patah, buah ngulu, buah lagu bata, suk sampai di Terne itu. Suk di Kenang Kerbau Kampung Siye lah ni. Jadi kapal layar boleh masuk suk sampai dalam.
Lepas tu kalau kita masuk ke buah sikit di masjid lah ni tu dulu tu, dia jadi teluk luah. Teluk luah tu pak cok perahu sebab situ tu adalah markas tentera laut Taning duk di Beruah. Camp kai tahang besar panggil. Askar laut Taning duk di Beruah. Tapi lah ni dia kering habis. Tak nak tengok banyak lah sebab dia jadi lagu hudia habis sebab kering. Sebab dia ada projek apa saja sekat air kok geges, sekat air kok perut kok mana tu. Jadi baru-baru nak beli cicit. Jadi siapa kemudian 100 tahun mai ke belakangnya ni jadi kering jadi lagu hudia lah ni. Jadi sungai besar tu jadi kecil. Deh. Itulah tempat dia. Deh. Setelah datanglah kepada hari yang baik dan saat yang sempurna, maka Raja Lela pun bermohonlah kepada Peracau. Deh. Maka siapa hari yang molek, kita tengok hari juga hari molek hari apa dah. Hari molek ni dia mau hari dulu. Hari molek bukan yang menujung. Dah orang dulu ni dia pandai ilmu falak juga. Bukan orang Arab saja dia pandai ilmu falak deh. Dia tengok juga dah bulan naik bulan jatuh angin tiup angin timur angin laut gimana tu mudah nak belayar lagi. Dia tahu dah atau pian ni angin kuat. Ribut nak mari kaca tubik juga perahu tu bodoh peri matilah. Kata ni dia pandai ilmu lagu tu pun. Bukan ilmu nujung ilmu apa panggil. Ilmu falak. Jadi salah boh jam orang lon. Dia kata nak buat puluk ke, orang kata nak buat kedui ke apa, kena tengok hari apa. Sebenarnya untuk payakok agak, kata ni. Tengok cuaca udara, bulan bintang. Untuk udara ada halangan benda ni. Sungguh pun tu panas kelip hujan. Dah. Hujan lebat lah ke mana pun kering-kering. Dah. Tapi dengan ilmu lain lagi tu, dan Allah Ta'ala juga ilmu ni untuk rusia kepada manusia yang bijak saja boleh kira. Maka siapa hari yang baik, saat yang sempurna, Raja Lela pun pergi minta izin kepada Raja Kuning. Raja Lela pun dikurniai persalin. Dikurniai persalin ni mana tu dilantik, diberi beberapa perkara lah untuk ke mulia lah. Ke Raja Lela Kendang Kerbau oleh Raja Kuning. Dah tu nak widoi lah. Bibite ke wikapa ni orang panggil dikurniai persalin. Ataupun wikai selindai ke wikapa saja ke untuk nak menunjuk atau mulia ke lagi lah. Sebab yang ni berani lah utusan besar Raja Tan ni nak pergi ke Johor, nak pergi tempat bahaya ni. Kita kena semangat lagi lah ke dia tu. Setelah sudah Raja Lela memakai persalin, lalu naik ke Balai Rong, menjunjung duli Peracau. Pakai persalin Raja Wisiat dah. Maka naik ke Balai Besar, naik ke Balai Rong, tempat kira bicara dalam di pusat kerajaan Taning tu lah, untuk pergi jumpa Raja Kuning. Maka titah Peracau. Raja Kuning katakan dia, bagi siapa dalam dah. Kita serahkanlah Raja Lela kepada Allah Ta'ala. Ni. Kalau tengok atau Raja Tan ni dulu mengetah lagu mana, cuba tengoklah. Gajah sebut lagu mana ni. Raja Kuning sebut kata, kita serahkanlah Raja Lela kepada Allah Ta'ala. Supa dulu, Raja Ungu. Dia kata, aku serahmu kepada Allah lah. Aku serahmu kepada Tuhan. Mu nak pergi benarkah lah, aku serah Tuhan. Tu pemimpin yang kita nak. Pemimpin hak kita nak, walaupun pada masa ni pemimpin Tani Tino, tapi itu pihak kata darurah untuk nak mengelak kepada musuh sama menteri besar-besar Tani kau tu sebab perayu duk pergi lagi lah, tak mahu merah dengan kuning duk pelaga lagi perayu atau walah dia mau kata kuduh pergi lagi. Deh ke kuduh saja dak dah mengetah dia tu tidak aktif dah. Jadi Raja Kuning kata, kita serahkanlah Raja Lela kepada Allah Ta'ala. Aku serah kepada Tuhan lah. Serah kepada Allah lah. Nak berjaya tak berjaya, nak lagu mana. Maka segala yang mengadap, semuanya itu pun mengatakan, daulat tuanku. Semua orang duk mengadap raja duk kira tu lah.
Bayar nak mek yang nak pergi dah tu. Orang lain pun kata daulat tu aku. Maka sembah Raja Lela. Raja Lela pun jawab klik kepada Raja Kuning. Dahulu Allah, kemudian nabinya. Dengan daulat duli yang maha mulia, dapat patik kembali menghadap ke bawah duli tuanku dengan sempurnanya. Ni, jawab Lela kandang kerbau. Gajah Kuning ngoyak tu aku serah kepada Allah lah. Dah menuju ke Johor ni. Dia pun jawab klik kata, dulu Allah, kemudian nabinya. Mudah kata, hak nung jawab kata aku serah ke Tuhan, hak ni pun jawab kata aku pun nak ikut nabi. Tu cara jawab tu. Dah. Ni cara jawab irama-irama kecek bahasa molek bahasa bunga ni. Bukan jangan menyupah sebab kita natai ni pun babi tu. Ni pok mung, ni pemak mung. Tu punah tu. Ni cuba buat seperti orang dulu ni. Dia mau junjung klik kepada Allah, aku pun beri selawat kepada Nabi. Kena lagu tu kau kena. Dengan daulat duli yang maha mulia dapat patik kembali menghadap ke bawah duli tuanku dengan sempurnanya. Ia pun berniat berhajat kata kali ni hatta si adah tu nak klik mari dengan sempurna hajat. Dah tamak titah teracau Raja Kuning pun kata dah. Bukan kata dia tanya lagi. Ada berapa Lela membawa anak cucu yang bersama-sama? Tu. Raja Kuning tanya tu. Ada berapa orangnya Raja Lela bawa anak cucu pergi? Dah ni kita boleh tengok dah bukti. Raja Kuning tu mula lemah dah. Sorak menteri nak pergi tamak tok tua dia ke Johor, pok menteri tak ada bakat senyap berlaku, Raja Kuning pun takut juga. Dah, walaupun tak senyap berlaku, ada orang ada raja ni boleh royak tahan bandara. Pergi hantar di Johor kalau raja hok tegah bekan semua. Kalau raja hijau lah Kuning. Raja ungu pun lah Kuning. Semua menteri hulu balik dik. Tapi Raja Kuning dia lemah, dia lemak dah. Tak berani lah sebab kita jadi ketua orang, tok nebel ke tok kemenel, kau nak ayuk ke orang pemimpin orang ke, bawa anak buah buat tekan sikit kita duduk dia. Kita tak wani nak keputusan. Kita jadi pemimpin ni kalau tak wani keputusan benda besar-besar ni, tak usah jadilah pemimpin tu. Itu contoh. Jadi Raja Kuning ni mula ni, mula tu menunjuk dah. Menunjuk kelemahan ni dah. Tu dah awak negeri-negeri raja daerah tak berapa mana tu. Ambil gana dia boleh pilih ambil Raja Lela. Dia tak berani nak suruh terlubang. Dulu pun minta tolong lah Raja Sai tu. Raja Sai terlubang suruh jadi perahu tagi. Apa lah pak tu pun. Dia tak suruh Raja Remeh ke, Raja Nocik ke, Raja Jala, Raja Jering ke, tak. Dia suruh Raja Lela kandang kerbau. Sebab dia tahu dah Raja Lela kandang kerbau ni separuh dia tu beranak ke Minangkabau. Minangkabau. Separuh tani. Minangkabau duduk di Sumatera tu. Apabila jawab lagu ni dah kata tadi lepas tu Raja Kuning pun tanya pula kata mu orang berapa orang anak cucu mungkin sekali denganmu, maka sembah Raja Lela. Raja Lela pun sembah jawab kata 40 sekalian anak cucu yang sama baik dan patik. Tu kita boleh tahu kata dia pergi berapa orang tu. Sebab dia jawab kata 40 sekalian anak cucu. 40 sekalian anak cucu yang sama baik, jahat dan patik. 40 anak cucu amba ni. Anak cucu saya ni baik jahat pun bawa pergi belakang lah, sama dengan patik. Sama dengan dia lah. Raja Lela kena kerbau tu. Dan orang 40 itu pun diberi pesan oleh Prakcau kepada Raja Lela, suruh Raja Lela beri pada segala mereka itu. Raja Kuning pun kurnia. Kurnia. Lagi. Muliakan lagi anak cucu dia 40 orang tu. Dengan wi pesalin. Wi pesalin kata. Wi akik. Lagi. Melalui Raja Lela, wi kepada anak cucu dia 40 orang tu. Jadi kita tahulah bahawa Puak Ning ni, Puak Kandang Kerbau ni,
apabila dia pergi ke Johor, lepas tu klik mari. Dia bawa klik juga bagi beberapa bagi hak peninggalan Raja Kuning Kurnia kepada dia. Jadi, Pok Ning ni dia banyak duduk di kawasan Terengganu. Kawasan Terengganu. Sebenarnya Terengganu tu dia besar juga Terengganu tu. Tapi dia panggil lah Terengganu Kaki Bukit ke, Terengganu Kuing ke, Terengganu Raja ke, Terengganu Tok Ku ke, apa tu, semua pulau Terengganu semua tu kawasan tu lah. Sebab kawasan buah tu dia makan di uh, dulu buah besar lagi, tapi separuh buah tu dia kena makan di polisi transmigrasi masa dalam 100 tahun dulu. Ketika Raja Bakok bawa Rusia masuk bagi dibuka kapung tanah meneh kolek buah tu boleh ke hapuh Raja Titih Baris Raja Kendang Kerbau. Jadi Titih Baris Raja Kendang Kerbau ni kena lagi ke Terengganu masa apa. Tinggal sikit sikit sebanyak anak cucu dia duduk di kawasan kampung buah Telaga Batok. Gitulah. Dah. Bawa wisaling gapo witam neng belaka dah tu dah. Arakian maka bonda yang dipertuan pun diantarkan orang lah turun ke perahu dengan seperti adatnya. Jadi puak-puak kerajaan Taning pun deh mengata dah lah wak majlis mengata. Wak majlis ngata ni seperti mana adat orang Taning. Ya adalah kalau ngata ini kena derek bunyi obat bunyi gene apa raja nak hantar raja besar klik ni iaitu untuk tua dia tu naik perahu. Sebab kita ke kalau ada orang mari di rumah kita pun tu baik pitu ataupun tu patah saleh-saleh pak ucap selamat selamat jalan hak klik gitu ada orang Taning. Kita kena berjenih lah. Kita mengikut adat yang molek. Adat yang molek. Adat yang molek ni untuk nak mencantikkan lagi agama Islam kita. Dia jangan kira kata adat tak ada tulis dalam Islam ni tak terus apa dah. Kita bakal Quran dengan hadis terus. Hadis dengan Quran terus tu cerak ada. Tapi adat istiadat ni yang mari sekali dengan suku bangsa manusia. Sebab Tuhan ni buat manusia ni bersuku-suku kaum. Banyak suku kaum bangsa untuk kenal mengenali ta'arufu tu. Bukan buat sos ni pesek Arab Koreh bis di dunia dah. Belak bis itu tak cerah. Dan dia jadi orang Melayu dah. Kena waktu adat Melayu. Ni supaya orang mari di rumah. Akik benda makan. Dah. Nak kelik kita pergi atas. Adat rakyat cara rakyat. Pembesar cara pembesar. Raja cara raja. Mengikut kuasa kita lah. Dah. Jadi kita dengan seperti adatnya. Suatu pun tiada dikurang oleh peracau. Maknanya suatu pun tiada dikurang oleh peracau. Maknanya tak dengan adat penuh-penuh adat. Tak tinggal gapo. Adat lagu mana penuh 100%, lagu mana? Lagu tu lah. Dari kerajaan Taning tu buat kepada Mok Raja Johor tu. Tua Raja Kuning tu nak klik ke Johor dah. Maka Raja Lela pun bermohon turun ke perahu. Mok dia naik, Mok Raja naik dah perahu. Raja Lela pun naik perahu, bermohon turun ke perahu tu dah. Naik perahu. Setelah turunlah angin yang paksi, maka Raja Lela pun belayarlah. Dah pun naik perahu dah tu. Pasal tu lah. Dah pasal kain kapal tu. Sebab angin pun tiu. Angin paksi. Dah. Habis panggil jujur paksi tu. Dah. Angin paksi. Belayar. Pergi ke Johor. Hatta antara berapa hari di laut, maka Raja Lela pun sampailah ke labuhan, lalu membuang obat. Dan orang bandar pun turunlah memeriksai perahu itu. Tak berapa hari di laut. Dah, maka Raja Lela ni mana rombongan Taning ni. Raja Lela hok ingat anak cucu dia tu lah dah. Rombongan Taning siapa di labuhan. Siapa labuhan ni tak pelabuh. Iaitu kale lah. Dah, di kale perahu di Johor tu. Bahasa saya panggil ying selut. Kena buang obat. Buang obat ni iaitu buat peluru dah. Bukan tu nak berdeh buat peluru berdeh tum tu tak.
Yo peseng buang obat ni, yo peseng berde bak. Terima kasih. Orang Johor ni aku kata puak taning ni ataupun siapa-siapa saja atau mari siapa dah dengan baik. Sebab kalau orang mari dengan tak baik ni dia tak bawa itu dah. Tak bawa tak beri obat tu dah. Dia pakai mari sereh dah dah. Maka waktu beri obat tu dah. Orang-orang bandar pun turunlah memeriksa. Mantap. Orang-orang bandar di pelabuhan Johor tu lah. Tu mari periksa. Periksa tengok perahu. Perahu siapa mari weh. Maka kata orang di dalam perahu itu. Jadi orang-orang dalam perahu tu mana tak anak-anak cucu. Raja Lela Kanang Kerbau lah sekali dengan orang-orang kerja atas perahu tu. Kata mana? Sahaya semua ini utusan datang mengatakan bonda yang dipertuan. Orang dulu dia panggil sahaya. Bahasa sopan. Bahasa lembut. Bahasa molek. Kam supak dia panggil. Zaman lo ni kita panggil saya. Sahaya. Tapi dulu sahaya. Sahaya. Lo ni yuk pendek jadi saya. Ni kecek pesing bahasa sopan lah. Ya tahu kami semua dah. Sahaya semua ni. Utuse datang hatta bondo yang dipertua. Kami ni bawa utuse. Mari ngata mok raja weh. Kita jawab. Arakian maka orang itu pun kembalilah. Lalu dipersembahkannya kepada Laksmana. Jadi orang-orang hadut di pelabuhan. Klik gi raingan. Klik gi lapo kepada Laksmana. Laksmana Johor lah. Dia kena royak kot Laksmana dulu sebab dia ketua askar. Maka Laksmana pun segera masuk menghadap persembahkan kepada yang dipertuan seperti kata orang itu. Ni cara tertib. Kita tengok boleh belajar ni kata lagu ni. Kita orang perekat ni kena pergi lapo pada orang besar sikit pada kita. Dan orang besar sikit pada kita tu jadi lapo pula pada raja. Kita tengok tu. Ni orang panggil tak lakoh kepala. Baru senang hidup dalam masyarakat. Ni kita duduk sini. Tiba-tiba lakoh dung naik kat atas. Orang tengah tu dia mula berasa. Kok mana mula lakoh kepala aku? Dia lakoh kepala kija. Lakoh kepala mikir. Kita duduk bawah ni mikir lebih pada nayuk. Tak apa. Kita duduk bawah mikir jidik lebih pada puas. Tak apa. Dah. Tak apa lagu tu. Tapi kalau adab mengikut lagu ni kena pergi lapo beseng pia, kena pergi beseng tu. Kita orang tani ni kena duduk dalam disiplin. Kena duduk dalam peraturan. Dah. Baru kita duduk ambil dalam kerja apa-apa sekarang. Kita tak ada salah apa royak Tok Nebel dulu. Tok Nebel royak Tok Benih. Tok Benih royak kenapa? Ni kita ada apa-apa puas kenapa lalu. Lakoh Tok Nebel. Aku mau pilih kuat apa. Gitu dah. Jadi Laksmana pun gi lapo gi menghadap yang dipertuan ni iaitu Raja Johor. Seperti kata orang itu tu. Orang duk jaga di pelabuhan itulah. Royak kata gitu. Maka di pertuan pun terlalu suka cita. Suka lah mak dia kelek. Duk tani dia apa pasal mak aku tak kelek dah. Nak ambil tak berani sebab orang tani nak murid ke Raja Johor. Tapi Raja Kuning ni baik ni tengok orang tani baik. Dia lama dah. Tolong gata siapa ke Johor. Orang tani ni baik. Suka cita seraya. Seraya ni seperti sambil. Dia suka sambil memberi titah pada segala menteri hulu balang. Setelah keesokan harinya, maka turunlah segala pegawai menteri Johor dari laki dan perempuan menyambut bonda yang dipertuan. Ni adat Johor. Tani tak ada lagu ni. Adat Johor lagu ni. Dah. Mana tu? Ni adat Raja Johor. Maka bakat turun lebih lah. Dia raja besar mari tu. Menteri je kena mai sekali dengan anak, dengan bini, dengan anak dia. Mari nyambut raja. Tani tak. Minggu duduk rumah dah lah. Menteri tani tak serekai kot si aku tu. Mereka sama bakar dia. Dia rekai. Tani dah. Jadi,
Bakal mari berlaku lah laki perempuan untuk nak menyambut bondo. Bondo ni ibunda. Mok ni, bondo. Ni bahasa tani panggil bondo. Nah, yang dipertuan Raja Johor tu. Dan surat pun diarak orang lah. Surat pun diarak orang. Dah surat perhubungan duta tani. Jadi, diarak orang di belagak, bawa belagak junjung dah. Sebab ni yo bokeh raja. Kalau kita tengok Goya Siye, ke Goya Cina, ke Goya Melayu, ke P. Romli tu. Kita tengok kalau raja nak istihar ke apa ni, orang baca mari bawa surat raja, ingat. Bawa buka nak baca surat raja apa, orang pun kena nyata duk dia, kena dengar. Lepas tu kena hormat. Kalau Cina ni kena sembah lagi surat tu. Siye pun kena tuai bangkong pun lagi surat tu. Sebab mudah tu, raja mai kecek. Tapi kecek atas kertas, atas orang mai baca wihak raja kata. Habis surat tu je kena junjung musing dulu. Bawa beragak dulu. Setelah sampai ke Balai Rong, dan surat itu pun disambutlah orang, dan Imam Salahuddin pun menyampai tampan membuka surat itu lalu dibacanya. Dan Raja Lela berdiri di tanah mendengarkan surat itu dibaca orang. Bawa ambil surat Raja Tani, Raja Kunih Tamari tu, belarok pergi keliling. Lepas tu bawa surat tu pergi sampai Balai Rong. Balai Rong tempat kira bercara Hak Johor tu lah. Surat tu pun disambut oleh siapa? Oleh Imam Salahuddin. Siapa Imam Salahuddin? Imam Salahuddin adalah ketua agama pembesar, orang besar kali di Johor pada masa tu dalam istana. Ketua agama hak koh dalam istana Johor. Kalau tani tu imam kita tu jadi menteri agama sekaligus. Tapi Johor ni tak ada rabut macam tu. Sistem je bukan tak sepa dengan tani. Tani ni hebat lagi Tok Guru. Tok Guru di tani tu je kira bercara juga hal negeri. Bukan atas kau datang baca ketebah, berdoa wikot orang, ucapan selawat. Ada. Ulama tani tu je kira berlaku hal negeri. Bukan kau datang hak agama saja deh. Sebab hal lain pun agama juga. Orang tanya hang retah lagu mana boleh jawab. Hak ada musuh perang lagu mana boleh jawab. Hang nikah kahwin sama telah dah boleh jawab. Hak aiboh lagu mana pun boleh jawab. Kena pandai berlaku jadi ulama. Tu habis tani dulu yo back tu. Hak tu je bawa pergi kepada Serami Mekah tu. Pasal ni kita terponok kita pun banyak. Tok Guru pun banyak, orang lain pun banyak. Berlaku apa di Iraq tak tahu. Mekah ni berhenti dah mayat tawah 2 hari sebab corona. Dia tahu tak tahu. Warak. Tak apa warak tu. Warak ke mana pun Allah Taala semua yang tahu. Tapi nak boleh jadi Serami Mekah tu sebab alim ulama di tanah kita ni ya banyak ilmu. Seperti Syekh Daud, seperti Syekh Ahmad, jadi ulama agung tu pun boleh bedah orang sakit. Hukum fiqh pun boleh faqih. Dan nahu sorah pun pandai. Hak pemerintah bergerti. Hak agama tu sama telah dah. Tu panggil ulama agama. Kita pun gitu ngaji dah kelas 10 ngaji dah ponok ada tok pakai pun dunia ni pun kena tahu. Bukan suruh amal dunia. Kena tahu. Semoga nak menyempurnakan lagi hidup. Nak hebatkan lagi kita orang Islam ni. Tu dah tak ada dengan Yahudi tu. Yahudi ni tengah carwak tak bakal orang dah. Kita duk tebih lagi. Sampai kemak pun tak benar. Nah. Tu kena ngaji juga. With there. Tu pun culeh ngah. Carwak kita ada la ilaha illallah. Baru seni apa kan. Ni Yahudi duk tengah carwak tak bakal orang. Kita duk tebih lagi pas tengah batu. Sungguh jihad 100% dengan Tuhan bantu pun. Tapi kita nak kebenar juga. Usaha tu kena kita. Nak boleh tak boleh tu. Tu dah. Tu. Suka dah mak ya kelek nak nyambut gidah. Maka surat tu bawa pergi masuk ke Balai Rong. Balai Rong Johor. Dan surat itu pun disambut oleh Imam Salahuddin. Imam Salahuddin pun menyampai tampan membuka surat itu lalu dibacanya. Lepas tu buka surah Raja Kuning tu baca.
Oh, lah ni kita pun duk carilah surat hok Raja Kuning hantar ke Johor duduk di mana. Jadi kita jumpa hanya sebuah belum pada tu hok Raja Kuning hantar ke raja-raja yang di Pertuan Johor mengadu kat kau masa tok laki dia tu raja muda Johor duk di Taning tu duk gila kedang sirak tak percaya dia duk mengandung tu. Yo ayat lagu tu. Hok ni tu duk cari kata Raja Kuning wi ucap gapo kita dah. Insya-Allah lah kita bakal berdoa semoga kita anak cucu Taning ni berjumpa. Ada kau sana orang tua kita dulu dah. Dan Raja Lela berdiri di tanah. Mana tu tak ada duk tah perahu dah lah. Duk tah tanah di Johor tu mendengarkan surat itu dibaca orang. Kena dengar. Kita orang-orang ni kalau orang lain baca kita kena dengar. Sebab takut-takutnya orang tu baca kok lain, hok raja kita tulis kok lain. Misal tu. Kita tulis lagu ni dia gibuh masa lain. Tu jadi supaya goyah sia tu lah. Goyah sia tu berakhir benar lah kalau kita buat orang lain baca set. Jadi kalau kita bawa hak raja kita sendiri kena baca. Surat ni kau kata ni buat main-main. Tengok orang tua dulu. Dia tak tinggal. Surat kita lepas wikot orang dia mau tukar jadi kau lain. Hak tu dah kita dah kena tipu dah sen nama dia kata tu. Lepas tu duk dakwah aku tak ada tulis, aku tak ada tulis. Aku tulis bila? Mung tu lah bodoh wikot orang. Mung tak tunggu. Wi surat apa pun mung baca lah dulu. Wi jelas. Baru seni. Hak ni suruh kau orang belakang kan takut berdebar. Lepas tu buang itu susah belakang tu malah tu gaya-gaya. Tu tak kena lah. Habis tu kita kena ada samadhi. Dia panggil dia. Samadhi ni kena bahasa Cina panggil samadhi. Bahasa Sanskrit tu. Kena tenang hati. Tenang hati tu tak ada apa dia istighfar. Zikir semua tu nak buat hati kita tenang. Tu cara dia dah. Sebab kita duduk dalam keadaan tak biasa senang. Okay? Rumah tangga kita tu habis kita kena zikir istighfar banyak. Setelah sudah dibaca orang, maka Raja Lela pun naiklah ke balai rong menjunjung duli yang di Pertuan. Raja Lela pun naiklah atas balai rong dah. Pergi jumpa dengan Raja Johor. Maka sirih pun dibawa oranglah kepada Raja Lela. Ni adat lah. Taning pun lagu tu lah. Adat Melayu dia panggil. Kalau kita pergi ke tanah Minangkabau, lebih lagi. Adat sirih junjung ni orang Minangkabau tu lebih lagi pada orang. Yang menari dulu pun nak pergi sirih tu kita jemput makan. Jadi Johor pun buat tetamu datang mari ya pahala sirih Pinang sebab kita lah. Dah. Orang dulu naik tamu pak awak tak wi sirih Pinang makan. Sirih Pinang tu bagi adat nyambut tamu. Kita ni akik po tahu yang melaning ni dah. Mari pak akik po dulu. Kalau akik dengan sirih Pinang dulu tu ya buka jalan molek lah. Lepas tu kita kek lah. Ada kek dia. Ada rokong, ada kek. Ada asal, kek asal. Ada pelik deh. Tapi sirih Pinang ada lah cerana ni. Gitulah. Saya pun menyerulah kepada rakyat kita sekalian di Taning ni dah. Cuba ada cerana tek di rumah. Walaupun tak makan dah Pinang pun. Dah. Ada ni ikut adat. Dosa ke? Dosa pun tak ada kata apa. Dia mau mari hola. Nak makan ke ikut lah. Ni abang kata nak mulia kita tamu. Uya di setara. Dah. Maka wi sirih Pinang kepada Raja Lela dah. Maka Laksmana pun bertanya. Laksmana raja tak bertanya lagi. Laksmana Johor tanya dulu kepada Raja Lela Taning. Berapa hari orang kaya di laut? Ni sebab kita ada mari ikut nama mana hari ni? Mai ikut jalan mana kalau orang kita dah tanya. Dah. Gitulah. Ni dia tanya tu lama mana duk dalam orang kaya. Orang kaya ni bukan kaya ada duit. Orang kaya ni mana tu kaya sebab perekat tu lah. Dah. Berapa hari orang kaya di laut? Maka kata Raja Lela. Raja Lela Taning tu kadang kerebak tu pun jawablah. 13 hari di laut. Tahu dah deh. Zaman dulu ni duk di Taning nak pergi ke Johor tu dengan kapal laut ko laut tu 13 hari. Jangan jalan kaki. Jalan kaki ni makan bulan. Jalan kaki nak pergi Kelantan tu 18 hari dah. Nak sampai Kelantan duk di Taning. Dengan perahu 2 hari sampai Kelantan 2 hari sampai dah. Dah. Hak ni 13 hari saya duk dalam laut. Maka kata Laksmana. Laksmana Johor pun tanya lagi kepada Raja Lela. Dia tanya bukan kata tanya. Apa khabar Patani? Mudah-mudah.
Apa khabar taning weh. Kalau kita kok dia mau mari kok nara misal tu. Lagu mana nara weh hujan dak weh. Deh, kau ni ke rumah weh. Ni bertanya. Apa khabar Patani? Oh, sedap dengar maksud dia. Nampak kena buat lagu dah weh. Apa khabar Patani? Pak kita kata ni boleh jawab walaupun duduk ke bucu mana pun. Kita pergi ke Malaysia macam tu. Apa khabar Patani weh? Kita berjawab. Oh, hura weh. Deh. Apa khabar weh? Orang petang. Macam tu. Hujan weh. Kata lagi lah. Orang duk main radio dah. Ni. Laksmana Johor dah tanyanya. Apa khabar Patani? Maka kata Raja Lela. Raja Lela jawab lah. Khabar baik. Khabar baik. Segala orang besar-besar semuanya ada di dalam sihat kesukaan. Dan segala rakyat pun makmur dengan makanan. Ni jawab Raja Lela Taning. Dia jawab dua puak orang. Dia tanya apa khabar Taning? Dia kata semuanya ada dalam sihat kesukaan. Ni yang kita nak ni. Pemimpin kena sihat. Sihat otak, sihat badan yang kita nak pemimpin. Sihat otak, sihat badan. Bukan ada selimut tak agak dah. Kena tukar, kena happy. Dan segala rakyat. Rakyat nak apa? Dan segala rakyat pun makmur. Bukan aman saja deh. Makmur ni, tinggi pada amir lagi. Tinggi pada semai lagi. Makmur dengan makanan. Ni rakyat nak. Rakyat nak ke makan ni. Mana tu makan ni pun makmur. Ahan udum sombun. Dah nak. Ni ayat. Ni jawab kena. Jawab pasal ni mana taning kau tu amir seni lah. Dah. Arakian, maka Raja Lela pun bermohon turun ke perahu. Sudah tanya lagu tu. Jah tamak raja dah tadi balerong dah. Dia pun minta nak turun perahu. Tak boleh duduk lagi. Dia tak remote izin nak hidup mana. Klik duduk dalam perahu tu. Supaya bilik dah lah perahu besar. Klik duduk dalam perahu. Ni kita mai baca sikit. Kata Raja Lela kandang kerbau jawab kata orang Taning ni khabar baik. Segala orang-orang besar semuanya ada di dalam sihat kesukaan. Ni kita nak ni. Pemimpin kita Taning lah ni pun. Nak hidup dalam sihat suka. Suka tak sihat. Sihat tak suka. Tak pada. Sebab dia pemimpin. Rakyat kita nak makmur dengan makanan. Tak mau tala makan ni. Tu hak kita nak rakyat. Sebab rakyat je kena ada duit. Dia kena ada makan ni. Baru seni hidup. Ni gubuk beras, bui beras 2 kilo berubuk. Wei duit apa ribu, apa tunggu, mejak. Kurang belah malam, mai subuh mana tak tahulah. Ni salah satu dah bukti. Ni kita usahalah nak makmur makan ni kita. Tak payah dah benda kita buat. Sayur-sayur kita tani. Benda buah-buah kayu kita ada, kita bagi, kita makan. Dan kita tengok kata ciri-ciri. Katanya orang-orang besar ni semuanya duduk dalam sihat kesukaan. Dan rakyat pula makmur dengan makan ni. Hak seperti Raja Lela kandang kerbau jawab tu. Dia ada. Dia ada tulis. Dalam surat hak Jeremias Van Vliet. Jeremias Van Vliet ini adalah gubernur pertama Belanda. Hak duduk di Melaka. Dia ni adalah orang yang terkenal dalam writer. Dalam writing. Dia tu jadi orang menulis. Dia tulis apa? Dia tulis juga tentang rombongan Johor. Hak Raja Muda. Nyambuk Raja Lela Taning. Hak tadi hikayat Taning sebut. Ni kita jumpa pula satu naskah lagi yang ditulis oleh Gubernur Belanda di Melaka. Dia duduk Johor pada masa tu. Dia duduk Johor bermolek dengan masa hak Raja Lela kandang kerbau gi hantar bondo atau mak Raja Johor gi ke Johor. Dia kata mari dengan 40 orang bawah suruh Raja Kuning. Suruh bawa mak dia ataupun tok tua dia klik ke Johor. Ini dia tanda tahun. Ni orang putih ni. Kita banyak ke tulis isi, tak ada tulis tahun berapa, bulan berapa. Ni hak Jeremias Van Vliet. Dia tulis pada berlaku pada bulan 10 tahun 1945.
Bahaya dia kata Imam Salahuddin orang ambil lepas tu baca depan Raja Johor. Raja Johor pada masa tu orang tani tak sebut nama, dia panggil yang di Pertuan saja. Tapi hak Ceremeh Van Vliet ni sudah Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil dia kata isi dalam tu adalah kurnia Raja Taning terhadap Sultan Johor. Semoga perhubungan baik di antara keluarga ini terus menerus selamanya. Jadi itu perasa keluhan pada Raja Kuning pergi kepada Sultan Johor yang mendengar salah silap Patani, tahukanlah bahawa kita orang Melayu Patani dan kita orang Melayu Johor itu adalah saudara. Kita adalah orang yang rapat pada satu ketika dahulu dan kita akan rapatkan lagi. Lepas tu dia kata pada zaman pemerintahan Raja Kuning, ramai banyak orang hak mari mengembara, merantau, mari sapat Taning. Seperti ni kita sebut dah orang penting-penting. Seperti John Newhoff. John Newhoff ni siapa di Taning pada tahun 1953. Dia kata kan? Dia kata Taning ni adalah sebuah kerajaan yang besar di bahagian selatan Semenanjung. Bahagian selatan bersempadan dengan negeri Pahang. Bahagian utara pula bersempadan dengan Legor. Borak tu sepadan dengan Legor bermaknanya Segara dan Patelung adalah duduk bawah naungan Taning. Bawah bahagian selatan bersepadan dengan Pahang, bermaknanya Kelantan dan Terengganu pun duduk bawah naungan Taning. Kena sebab zaman tu zaman hok duduk dalam era gabungnya kerajaan Taning besar lagi. Dia tak pecah lagi kan kata tu. Habis Patelung, Segara, Taning, Kelantan, Terengganu duduk dalam gabungan kerajaan Taning besar lagi. Ya dan bahagian utara bersempadan dengan Legor yang pada masa itu di bawah pemerintahan Siam. Legor pada masa tu duduk bawah Siam dia kata. Bermaknanya satu ketika Legor ngetas sendiri. Satu ketika duduk bawah Siam. Patani itu terletaknya di uratan Ganungan 7, suhu 56 Lipeda. Tidak jauh dari laut. Ni payah sikit nak koyak ni. Kalau bahasa Sia panggil Senrung Ticet Ongsa 56 Lipeda. Tu you koyak pikat. Lokasi geografi Taning. Tidak jauh pada laut. Bahagian barat adalah lembah yang subur. Bahagian barat adalah lembah yang subur. Banyak penghuni, banyak kampung. Dan mempunyai benteng kota yang diperbuat daripada kayu cengar besar dan panjang, tebal. Ciri-ciri kos Patani. Dia kaya atau Taning ni kalau bahagian barat. Bahagian barat ni kita bila kata di Nocik, Kokpo, pergi ke Sebaya kat tu tepat lembah subur. Bawa benda panjang ke lepak lembah subur. Lepas tu dia kata kampung Taning. Pagar Taning. Benteng Taning tu buat dengan kayu cengar besar-besar, tebal-tebal. Lepas tu buat dengan ciri kos Taning. Tempat lain tak ada buat lah bahasa ni. Hak Taning dia boleh buat dengan ciri dia, pagar dia. Orang-orang Patani mahir dalam pelarian ni lagi dah. Mahir dalam perarian ni apa panggil ke laut. Perairan pergi ke laut. Seperti orang Johor, orang Pahang dan orang Melayu lain. Ya tu orang Taning ni pandai, mahir dia jalan ke laut, jalan laut. Supaya orang Johor, dia kata supaya orang Pahang, supaya orang Melayu lain. Mana kita samalah sebab orang Melayu ni pandai pergi ke laut. Patani masih lagi mengantar bunga emas dan bunga perak kepada Siam. Ya royak atau Taning dah tak mengomah bunga perak ke Siam. Dengan meletakkan atas kain tali emas merah. Iaitu tak atas kain emas macam merah.
Ada menteri besar yang dipanggil rombongan menteri. Pada orang yang bawa bunga perak tu, iaitu puak-puak kanak menteri. Puak-puak menteri tok atas kain kemiri. Kain emas cak merah. Pada tahun 1902, Patani diperintah oleh Raja Perempuan. Lepas tu kita tengok pula kata-kata tahun 1902 ni, Raja Perempuan pada masa tu adalah zaman Raja Hijau. Raja Hijau duk merintah pada masa tu 1902. Jadi Johnny Hoff ni yang mari yang Raja Hijau dah. Baginda amat suka permainan Mak Yong. Dia kata Raja Hijau ni suka main Mak Yong. Raja Hijau ni suka bahi tengok lah, bahi main Mak Yong. Jika keluar dari istana, baginda suka naik gajah. Dan suka bermain-main dan suka apa ni? Suka bekwah lah. Dia suka bekwah. Dia suka naik gajah berjalan, suka main, lepas tu suka bekwah. Suka bekwah. Sebelum pulang dari mana-mana tempat, baginda suka perarakan kuda dan perarakan orang-orang ramai di depan istana baginda. Ni gambar lah kan orang kata ni suka berlarak sangat. Kapo sikit kalau puluk pun berlarak, kalau mai tadika pun berlarak, kalau kapo pun berlarak. Sebab Jok ambil dulu dia kata ni dia suka berlarak skok panggil. Berlarak skok ni bukan berlarak kosoi lagi deh. Dia berlarak jadi tertib. Ni mengata lambang kajak daulah lah. Iaitu perarakan kuda, rakyat ramai-ramai depan kota. Gajah hijau ni dia duduk taksi dia nak tengok. Bye-bye deh. Itulah dia suka aku tu. Kerajaan Patani pada masa itu adalah kerajaan Melayu yang gagah perkasa. Mempunyai askar keseluruhannya 180,000 orang. Dan ada askar daripada negeri-negeri daerah yang dekat lagi 10,000 orang setiap negeri. Jadi ada askar duduk dalam istana Kesik saja, kawasan Kesik ni dah, iaitu markah yang besarnya duduk di buah dengan duduk di Batakubu tu, semua 180,000. Askar saja tu 180,000. Lepas tu setiap kota kecil-kecil pula tu boleh beripung, di setiap kawasan tu boleh beripung pula 10,000. Ni suku, bukan duduk di Kesik ni, hak negeri daerah. Kawasan Dalek, kawasan Sai, kawasan Gemeng apa tu boleh hantar pula 10,000. Gamal lah kata ni tu. Ya tak, udara di Patani agaknya panas. Udara Patani ni agak boleh jadi yang mari kau panas. Yang mari kau musim panas kali. Kalau mari kau sejuk kali. Agak dingin. Tapi boleh tahu ni gini lah, sebab boleh ada yo diri kau atau agaknya panas. Bermula pada bulan 2 sampai 9 bulan. Tu panas. Lama mejok bulan 2 kumpa. Dia iaitu Februari sampai Oktober. Panas. Ada angin, 2 angin. Dari Laut Cina Selatan. Bawa angin, saya tak nak baca ni cepat-cepat. Bawa angin masuk mai ke tebing. Tebing ke patah tu waktu malam. Angin hok mari Laut Cina Selatan. Lepas tu musim hujan pula bermula pada bulan 11 ke bulan 12 dan bulan 1. 3 bulan pula hujan. Supaya yang melon ni pun aku tu lagi dah. Mari sekali dengan ribut. Ribut timur. Ribut belah timur pula. Sehingga tidak boleh berlayar lagi. Jadi maknanya kalau bulan 10, 11, 12, 1 tak boleh berlayar. Sebab dia mari ribut. Dan ribut ni akan habis pada bulan 2. Apabila angin mari pula, dah hujan pun habis,
Maka udara cuaca segar baru klik mari semula pada bulan 2. Ya. Lepas tu perumahan rakyat tani pula tu dia tanah. Dia tanah. Dia bangun. Dia bangun rumah tu seperti ada tradisi rumah orang Melayu zaman dulu. Dia kata rakyat tu buat rumah dengan kayu. Hiasan dengan rotan dan kayu muda. Buat rumah dengan kayu. Lepas tu buat hiasan tu dengan kayu-kayu dengan rotan kayu muda. Lepas tu dengan kayu muda. Ada kampung kecil-kecil banyak duk keliling kota. Maka kota di Kesek tu ada kampung lah keliling kawasan kota tu pula. Rakyatnya suka berumah di tepi sungai. Ya tu orang tani tu suka buat rumah tu dekat dengan sungai dan lubuk. Kota raja dan juga kebun-kebun raja adalah haram. Mana tu dalam kota dengan kebun raja ni rakyat tak boleh masuk kawasan ni sebab kuasa hari. Kuasa hari ni bermakna kuasa koh untuk raja saja. Dia kata istana tani pula tu dia dilikung dengan pagar yang kemah dan gagah. Orang nak buat apa-apa raja payahlah. Masjid Kesek terletak di tengah-tengah kota. Dan jadi pusat bagi masyarakat orang petani. Masjid Kesek duduk tengah kota. Lepas tu jadi pusat orang petani. Masjid Kesek itu diperbuat dengan bata. Dengan bata dan hiasan dengan ukiran kayu yang berharga. Sangat cantik. Tiang-tiang masjid pula berlukis. Dengan teliti, dengan molek. Lepas tu di tengah tu pula, di tengah masjid pula ada tabir. Dan di depan ada mimbar. Lepas tu mimbar yang imam naik tu ada tangga, pak tangga. Ya goyak Masjid Kesek lagu mana. Zaman dulu dah rebus tabir dah lah sejik. Orang tani bukan orang zaman lah ni. Kalau masuk le masjid, masuk tempat beripung ramai, tino jatuh ya pecah lu. Pani Masjid Kesek satu tu ya ada tabir pula di tengah. Ni siapa goyak ni? Kata ada tabir tengah ni. John Newhoff. John Newhoff ni orang putih. Bukannya beg kita tengok gini. Beg kita nampak gini tu padai je kena bakar 8 kali dah. Kena bakar akibat peperangi dengan bakar. Orang sia bakar 8 kali dah. Jadi boleh main kita semaya semula ni tak apa tahu. Yang memek kita duk belarak lebih dulu. Dia boleh klik Masjid Kesek tu. Jadi Masjid Kesek dulu tu tinggi. Seperti mana kitab adalah dalam sebut dalam kitab tu. Kata gajah ni naik gajah. Gajah ni jalan lagi sampai Masjid Kesek. Boleh marah tu. Gajah mari tambung tanah pula dah. Buh bata pula. Nampak jangok sungguh. Tapi sekat lutut dah lah ni. Kalau kita jalan, dia mau buat jalan raya tu, okay? Jalan hadap ke jamu tu, jamu dah Masjid Kesek tu. Tapi dengan kuasa Tuhannya, boleh kekal lagi, boleh kita tengok. Paling last kali Masjid Kesek kena ni, iaitu pada tahun 2004, orang panggil orang berdiri di Kesek tu, mati ramai 100 lebih tu. Mati ramai di Kesek tu pun, mujur dah tak utuh lebih. Wah kutung jatuh dah, begitulah. Kalau dia kata taning ni, kaya raya dengan ada durian, ada buah mangga, buah pau, ada nanah, ada lasak, ada rambutan, moktel tu Lepas tu ada pisang, ada delima. Lepas tu ada limau, aneka limau. Yang bawa benih daripada negeri Cina. Setiap bulan, buah lima je atau mayu dari negeri Cina. Ambil benih negeri Cina main tanah. Tanah ikut tanah pa boleh belaka. Setiap bulan pula, orang-orang tani ni waktu nak ambil bawah kayu tu ambil jual di pasar. Dan beberapa bulan tu ada banyak pula lipah. Dia kata tanah bumi di tani ni sangat subur. Benih di tani ni guna kerbau untuk buat benih. Rakyat di tani kebanyakan nak simpan kari. Mana tahu dan rempah. Nak simpan, nak taruh rempah, kerentip tu. Untuk
Makan sendiri dan tak jual kepada orang sebab harganya murah. Rempah dia seperti tuma, kayu manis, kayu garu, lada benar apa tu. Hanya murah. Dalam hutan pula biasanya ada menate-menate banyak. Adanya pelanduk kije, babi, rimau, selada, gajah. Ni telur 2 utai sehari. Suka sungguh. Lepas tu ada burung ketitik banyak jenis. Hutan dah suka mengkhianati padi. Jadi babi hutan tu mereka bahi musnah kena padi. Dah. Orang kampung bunuh babi dan kamu. Orang tanah putih ni pandai je kenal Islam ni. Di Patani itu banyak gajah. Gajah hutan akan ditangkap oleh juru tangkap. Ketika jumpa gajah hutan, maka dia akan guna gajah bandar, gajah kampung ni untuk pergi igat gajah hutan. Jadi gajah hutan ni lah ada lukis oleh orang Austria. Dalam kitab ni ada gambar lukis. Nanti kita nak masuk. Gambar orang tani untuk ikat gajah hutan. Gambar orang tani untuk ikat gajah hutan. Ikat gajah hutan ni tujuannya untuk nak kerak gading jual dan juga untuk nak guna ikat gading tu hantar ke negeri Cina. Dan juga untuk buat kerja. Lepas tu ada lagi dalam kitab Collier Dictionary. Jilid yang kedua. Lepas tu cetak pada tahun 1968. Dia tulis tentang Taning. Dia kata mana? Dia kata orang Taning adalah orang asli yang menetap di tanah bumi itu. Ni jelas. Dia kata di Taning tu adalah orang Melayu Taning lah. Hok duk situ asalnya. Mereka itu setia kepada agama Islam. Maksud orang Taning tu setia kepada agama Islam. Hingga menjadi adat dan cara hidup harian mereka. Jadi orang Taning tu taat setia. Kering agama. Hingga dia ambil agama. Lepas tu dia kata, orang Cina dengan Jepun ramai duk Taning. Orang Patani suka menangkap ikan sebagai pencaharian hidup. Orang Melaka suka nego ikan, jual ikan. Baca, boleh tengok tak? Boleh tengok. Tak apalah. Mari siapa di Taning. Lepas tu dia tulis ni kita tengoklah dalam surat hak Nicholas Gavius, orang Belanda, 1980 tahun hak dia mari. Dia tulis kata, orang Patani adalah orang yang berbangsa gagah perkasa Melayu-Melayu tempat lain seperti Johor, Kedah dan Jambi. Dia banding pada masa dia mari. Katalah Kuning Pak anda tadi orang Johor dengan orang Kedah ke Jambi tak Allah. Orang Taning kata ya lebih hebat perik aku ni dak, tapi yang ni tahun ni dia ada hak hebat hak lemah orang Taning pun ada lemah tahun dia lemah tu. Orang Johor duk seberai dengan Muhammad Ibrahim ataupun Muhammad Rabi. Hak ni ada juga ni kerajaan solah kitab hak mari pada zaman Safawi Parisi. Wallahu alam. Kata mari datang kerajaan Far Hijrah 1000 milad. Dia tulis tajuk kitab dia Fatani, pelabuhan pertama aku. Nama tajuk dia. Patani, the first my first port. Patani, my first port. Dia kata, kami sapa di Taning setelah kami itu merantau dengan susah tengah laut. Patani itu duduk di sebelah negeri Caharnau. Apa negeri Caharnau? Negeri Caharnau itu adalah negeri Ayutthaya. Patani adalah permata kecantikan. Mata kecantikan negeri ho jangok, negeri ho sukaria,
negeri hak subur dan negeri hak makmur. Ni daulah lah tu, mereka sendiri gak lagu tu. Dah. Hampir semua buah-buah di negeri ini kita jumpa di sini. Kawasan merantau sini kita boleh jumpa belaka buah-buah yang ada di negeri tani. Dan ada lagi biji timah, kayu gaharu, kayu manis dan juga kayu-kayu untuk buat perfume, buat minyak bahu. Nah, setiap tahun kita akan temu emas berbentuk batu di tanah, di sawah, walaupun di jalan-jalan raya dalam kota. Masya Allah. Kalau benar pun jumpa. Atas tanah pun jumpa. Walaupun atas tepi jalan raya lah kedai pun jumpa. Okey, no, mudah terlalu ni. Orang rakyat pandai tengok emas ke kan. No. Negeri ini tiada orang lelaki merentah. Orang rakyat juga nampak dia Islam. Dia tahu negeri ini tak ada orang jatim kata. Boleh jadi, tengok sebab tahun je bagi 16-80 ni, jamin aja kuning. Dia bagi jamin tani tu mengetah ke tino mengetah. Dia tu, pekebun dan pesawah adalah orang Muslim bermazhab Syafi'i. Itu orang kebun, orang buat benda, orang kebun di tani ni, ada orang Islam, mazhab Syafi'i. Dia tu, sebelum ini, Raja Siam nyerang Patani. Ni masa pelik ni. Dia tahu belum pada ning ni, Gajah Siam mari serang Taning dengan orang hak suruh pergi serang pakat kat mana. Dan negeri ini tiada kejantanan. Malu serengah. Negeri ini tak ada habis mari tani kata tak ada jatih no. Teruk kita ni, lepas we tina mengetah. Dan suka menyerang kerajaan Patani ini dengan tiada beri amaran apa-apa saja. Dia kata Sia tu gajah je jatih, Tani gajah tino sama-sama. Sia tu suka cok, suka wahi mari serang Tani dan tak biasa royak dulu semua nak serang. Dia mari dung. Perangai. Kalau orang putih orang Arab ni dia wi amarai dulu. Atas surat mong esok gini menguning atau minggu depan tangan-tangan ni kena pergi serai. Ya gitu. Kena pergi musuh. Ya gitu. Dah. Dan tiada perjanjian perdamaian apa-apa saja yang bahagia bagi orang Patani terhadap Siam. Dengar sikit Dalam Ibnu Muhammad Ibrahim Muhammad Rabi, Setiausaha utusan Sultan Sulaiman Bani Safawi Parisi. Dia kata orang Tani tak biasa bahagia dengan perjanjian damai dengan orang Sia. Belum tadi awak banyak kali dah. Kita ingat pada zaman ungu orang panggil perjanjian pial. Buat dah. Di pial. Belum ada tu berjanji dah, ada beberapa kali dah janji dengan Sia, perjanjian damai. Orang panggil against peace treaty atau peace agreement. Buat janji gapo nak damai dengan Sia ni kena beringat semua sebab dia berlanggar. Sama dengan hak Quraisy, buat Yahudi tu buat perjanjian dengan Nabi seperti zaman Hudaibiyah berlanggar. Kita kena buat persiapan semua lah. Boleh ada masa depan ya tak langgar dah. Tapi kalau tak mahu seperti sejarah dulu kita kena beringat pengalaman-pengalaman orang Sia dulu. Dia buat perjanjian dah dia nak langgar ke mana. Tak boleh langgar ke mana. Cuba tengok zaman Covid pun dia tak padu. Orang suti dunia ni bakat wi jalan ke manusia untuk bakat batu rakyat duduk melanda dengan berabak Covid hok paling takut ni. Tak padu dia. Igak orang situ, pedih orang situ. Kutik din orang situ, pas nak buat perjanjian lagu mana? Pergi manusia pun tak ada. Ni contoh lah kata dah. Kita bakal harap lah waktu masa depan lagi ni kerajaan Asia sendiri dah. Sia ni ada pemerintah yang duk dalam peraturan, duk dalam cara ni mana kita kena bakal usahalah we promote lah. Kita bakal nak back tu lah. Kita tak usah jadi hurah-hurah. Nak dah. Dah. Tak habis juga nak baca Hak Raja Kuning dah. Tak di mana. Kita
baca seperangkat lagi, lepas tu kita habislah. Dah. Antara 2 hari, Raja Lela duduk di Johor itu, maka Raja Lela pun mencari hamba raja akan sahabatnya. Jadi, bos apa 2 hari Raja Lela duduk Johor tu, dia pun carilah hamba raja. Orang duduk rak cai kerah tengok orang Johor. Ada sain 2 tu, malah tu saya kajak pun. Maka ditunjukkan seorang hamba raja. Encik Bayani namanya. Akhirnya ada orang petawi kata tu. Menok sai aja tu. Encik Bayani namanya. Maka Encik Bayani disambut Raja Lela turun ke perahu. Raja Lela pun sambut Encik Bayani turun perahu dia. Maka kata Raja Lela kata kan? Sahaya sambut encik bermain-main ke perahu ini kerana sahaya ini dagang. Kalau ada sakit, sukar sahaya seorang pun sahaya tiada kenal tempat. Sahaya hendak minta tolong. Sebagai pulak ini tiada tahu akan tertib Melayu. Dia kata. Pahaya luk kereng. Separuh tani, separuh Minangkabau. Dia kata, ambo ni dah. Perahu duk beragai lagu mana, ambo boleh minta tolong. Kita kata, boleh kenal dah dengan saya. Tak harus dah rumah duk mana. Dia mutu-mutu bimiok kan, mutu-mutu baca kan. Koyak kita lah lalu lagu mana kita tak kenal. Ada orang sini. Jikalau ada khilaf bebal, sahaya minta encik lah mengajari sahaya. Mudah kita, kalau ambo kalau kawe awak tak kena kok ana royak weh. Dah. Itulah. Ada agatan ni kosong ni. Maka Encik Bayani pun tertawa seraya katanya. Encik Bayani ni suka. Suka waktu kau kata dah. Lain kata pula orang kaya. Lain kah Patani dengan Johor? Dia tanya. Ambo kata supaya kita ni orang lain. Dia kata. Lain kah Patani dengan Johor? Dia kata. Tani dengan Johor. Encik Bayani pandai kecek habis dia mau tunjuk suruh saya pun. Ya tu lain kata pula orang kaya. Lainkah Patani dengan Johor? Ia Patani, ia Johor. Johor Patani. Dia kata. Dah, sebab kita temu dengan jalan. Jalan ngetan ni. Allah, tak supanya. Pula je tu. Macam itulah. Maka kata Raja Lela. Raja Lela. Dia kata, supaya. Supaya. Supaya cik royak tadi tu, tani dengan Johor. Supaya. Tapi, ada tertik tak supa dah. Itulah yang nak kata. Dah. Jadi, cuk sekat tu dululah. Dia kena kecek lagu tu. Gila mari lagu tu. Lepas tu kita boleh tengok. Kata, kecek lagu mana dengan sama-sama cari data ni. Kamu ada? Kalau kita panggil Fok Sailak. Kecek kata. Ni cari Rusia ni. Sebab, Gajah Lela you nak tahu. Kata Johor. Sebab kita kena tahu. Sebab lo ni dah tahu dah kata ia ada hubungan tak molek. Dah. Habis kalau tengok Oya Samkok, Three Kingdom, hok Cina tu, you kena tahu yang hidup mai. Tu nak tahu Rusia. Lagu mana. Dah. Kita, tak ada mula dah kata, demo hata piyo mari tu, duk cari Rusia dah. Kita dah biasa kata bahasa rapat dah. Tu dah nak mati kong semua. Tak pandai ilmu bergaul lah jadi lagu tu. Benar, malam ni kena sekat ni dulu. InsyaAllah minggu depan kita boleh mari dengar benar yang paling sedih yang berlaku di tanding. Siapa dengan Gajah Kuning kena tak jawab